ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi di sini pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan, sama ada secara fizikal ataupun secara online ini. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali hadis yang kita lihat dalam dua kelas yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan kepentingan mempelajari hadis Nabi SAW. Kita lihat hadis ini. Okay, kita baca. An Anas Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma ballaghaha 'anni farubba hamili fiqhin ghairi faqihin wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, naddarallahu 'abdan sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan seri kepada wajah orang-orang yang mereka mendengarkan perkataanku, fawa'aha, lalu dia memahaminya, thumma ballaghaha, kemudian dia menyampaikannya, thumma ballaghaha anni, kemudian dia menyampaikannya daripadaku, farubba hamili fiqhin, boleh jadi orang yang membawa suatu kefahaman itu, suatu hadis itu, ghairi faqihin, mungkin dia kurang memahami. Waruba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan boleh jadi orang yang membawa suatu kefahaman atau suatu hadis itu, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih faham lagi daripadanya. Baik. Dalam hadis ini Nabi sebutkan tentang kelebihan pada orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Nabi doakan secara khusus buat golongan yang sebegini, supaya Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada mereka. Yang mana ini merupakan ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa pada hari akhirat. Allah sebutkan dalam Quran juga berkenaan dengan perkara ini, di mana pada hari akhirat Allah akan mengurniakan cahaya kepada orang-orang yang beriman disebabkan amalan soleh mereka itu. Dan punca mereka mendapat cahaya itu adalah disebabkan ketika di dunia ada golongan yang menyampaikan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis kepada mereka. Disebabkan adanya golongan yang sebeginilah yang menyampaikan Quran, yang menyampaikan hadis itu, mereka boleh untuk melakukan amalan yang soleh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang Nabi tunjukkan kepada mereka. Ada gangguan sikit. Saya cuba off atau mute kan. Silent. Okey. Ustaz, boleh tanya tak? Saya masih lagi yang mantan mengatakan yang orang yang menyampai, orang yang kata itu cukup orang yang menyampai kepada orang yang lebih faham lagi pada orang yang menyampai. Sebab dalam hadis khutbah Nabi Tahi juga ada mantan mengatakan orang yang tak ada, orang yang tak ada dan khutbah itu lebih tahu daripada orang yang ada. Betul-betul kan? Ini satu kontroversi sebab ada orang terjemahkan mengatakan itu menunjukkan golongan salaf
tak semestinya guru salaf lebih tahu. Itu saya faham saya punya soalan tak? Ya, betul. Dia mengatakan, Nabi katakan orang yang tak hadir lebih tahu pada orang yang hadir. Ya. So ada orang salah faham mengatakan yang kaum salaf yang sebenarnya orang yang bukan kaum salaf lebih tahu pada orang yang bukan kaum salaf. Sebab kita salafi, kita ikut kaum salaf. Itu ada menunjukkan kaum salaf tak semestinya lebih tahu. Faham tak soalan saya tak? Ya, faham. Okey. Okay, jadi berkenaan dengan perkara tu, dia ada sebuah lagi hadis Nabi. Nabi sebutkan tentang umat Islam yang paling baik ini adalah pada zaman Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang selepas daripada zaman mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang selepas daripada zaman mereka. Jadi secara umumnya para sahabat terlebih tahu, lebih faham agama daripada kita semua. Begitu juga golongan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Tapi mungkin di kalangan para sahabat tu ada yang bukanlah semua di kalangan mereka ni menjadi ulama ataupun pakar rujukan di kalangan Itu maksudnya. sahabat. Itu maksudnya. Boleh jadi ada golongan tabi'in yang mungkin lebih alim, yang lebih mendalam ilmunya mungkin tentang suatu hadis lebih daripada sahabat lah. Tapi secara umum para sahabat ni orang yang paling baik, yang paling faham agama. Kalau nak dibandingkan dengan kita ni lah. Cuma di kalangan sahabat tu sendiri ada yang menjadi para ulama, ada yang mungkin menjadi pejuang ke contohnya, jadi kurang riwayatkan hadis. Contohnya Khalid bin Al-Walid. Dia bukanlah seorang ulama, tapi dia lebih kepada seorang panglima perang. Jadi kalau nak bandingkan dia dengan Ibnu Abbas contohnya, dia bezalah. Tapi secara umumnya para sahabat itu lebih faham agama daripada tabi'in, tabi'in lebih faham agama daripada tabi'ut tabi'in, dan begitulah seterusnya sampai kepada zaman kita pada hari ini. Cuma bukanlah setiap orang di kalangan mereka itu menjadi ulama pakar rujukan di zaman mereka lah. Macam kita juga hari ini, bukan semua orang boleh menjadi ulama pakar rujukan. Ada orang yang mungkin meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis. Tapi ada tokoh-tokoh yang tertentu yang menjadi rujukan ketika zaman mereka itu. Jadi kalau nak dibandingkan kefahaman kita kepada agama dengan para sahabat tu jauh bezalah. Mereka lah yang paling faham tentang agama ni. Tiga kurun yang pertama tu, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terima kasih. Okey, baik. Okey, jadi saya lupa nak beritahu, kalau ada soalan insya-Allah kita akan pada akhir di hujung kelas nanti insya-Allah. Okay. Bila kita sampaikan, Okey. bila dah ada soalan nanti di hujung nanti boleh tanyalah insya-Allah. Jadi hari ini kita masih lagi bincangkan tentang hadis, kepentingan mempelajari hadis Nabi SAW. Yang mana hadis ini merupakan suatu sumber wahyu yang datang daripada Allah di samping Al-Quran. Kerana apa yang Allah kurniakan kepada Nabi itu di samping Al-Quran adalah as-sunnah, ataupun dalam Quran juga disebutkan al-hikmah. Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Dan apa yang Nabi sampaikan berkenaan dengan agama ni, hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Bukanlah datang daripada rekaan baginda sendiri, ataupun datang daripada kehendak baginda sendiri. Disebabkan itu, kita membaca kisah di mana sebahagian daripada manusia ketika zaman Nabi itu, kadang-kadang ada persoalan yang mereka tanya pada Nabi, yang kemudian Nabi tak boleh menjawab secara spontan soalan mereka itu kerana belum turun wahyu daripada Allah. Jadi kalaulah agama ni bercampur dengan kehendak Nabi sendiri ataupun kata-kata Nabi sendiri, maka tentulah Nabi akan dapat secara spontan menjawab segala persoalan yang ditanya kepada Nabi. Jadi ada kisah di mana orang-orang bertanya kepada Nabi tentang beberapa perkara dan Nabi kata esok aku akan menjawabnya. Dan kemudian bila sampai esok hari, Nabi tak dapat jawab sebab tak ada wahyu tentang perkara tersebut. Jadi itu menunjukkan bahawasanya segala perkara yang berkaitan dengan agama ni semuanya datang daripada Allah, sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun dalam bentuk hadis-hadis Nabi SAW. Hadis itu merupakan sumber wahyu di samping Al-Quran. Dan ia juga merupakan sumber rujukan kepada agama kita ni. Dan kemudian di samping itu dia menjadi penjelas kepada
Al-Quran. Bagi umat Islam yang mempelajari Al-Quran, dia mesti memahami bahawasanya tak boleh untuk dia tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Kerana Quran dan hadis ini tak boleh untuk kita pisahkan. Tapi sebahagian di kalangan umat Islam ada yang berpandangan tak penting untuk mempelajari hadis kerana dah ada Quran. Dah ada Quran dah cukup. Tak perlu kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ada golongan yang mungkin menamakan diri mereka sebagai Quraniyun contohnya, yang terima Quran sahaja, tak nak terima hadis-hadis Nabi. Kerana alasan mereka, hadis ni ada yang pelbagai, ada bercampur-campur, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Jadi baik kita terima Quran sahaja, kerana Quran ni kesemuanya adalah mutawatir sampai kepada kita. Beza dengan hadis. Ini alasan mereka. Tapi kalau alasan mereka itu diterima, maka bagaimana kita semua ni boleh untuk mengamalkan agama ni seperti mana yang Allah kehendaki. Kerana Quran hanya terangkan tentang perkara-perkara yang umum. Terangkan perkara-perkara yang prinsip. Jadi untuk lebih detail, bagaimana cara untuk kita melaksanakan suatu perkara, contohnya ibadat khususnya, dia tak ada diterangkan dengan mendalam dalam Quran, melainkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi yang tunjukkan kepada kita. Jadi kalau Quran semata-mata, ia tak akan mencukupi. Quran diterangkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebutkan tentang golongan yang sebegini, iaitu yang menolak hadis-hadis Nabi. Dalam Jami' At-Tirmidzi, saya dulu baca hadis ni. Anil Miqdami bin Ma'di Karib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wa ma wajadna fihi haraman harramnahu wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallahu. Daripada Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ala hal asa rajulun yablughuhul hadis anni wa huwa muttaqiun ala arikatihi. Ketahuilah bahawasanya akan muncul lelaki dalam satu kumpulan yang mana sampai kepadanya hadis daripadaku dalam keadaan dia sedang bersandar di tempat duduknya. Fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Maka dia berkata, cukuplah di antara kita ni, antara kami dan kamu, kitabullah, itu Al-Quran. Fama wajadna fihi halalan istahlalnahu. Apa yang kita dapati dalam Quran itu halal, maka kita akan menghalalkannya. Wa ma wajadna fihi haraman harramnahu. Dan apa yang kita dapati di dalamnya haram, maka kita akan mengharamkannya. Jadi maksud lelaki ni, ataupun golongan ini, dia akan ikut apa yang ada dalam Quran sahaja, tapi tidak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan di hujung hadis ni, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallah. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia sama seperti mana yang Allah haramkan. Maknanya apa yang Nabi sampaikan kepada kita, itulah apa yang Allah kehendaki untuk kita. Walaupun mungkin tak ada dalam Quran, tapi adalah hadis-hadis Nabi, maka itulah perkara yang perlu untuk kita pegang, untuk kita ikut, untuk kita ambil.
Jadi bila kita kata hendaklah kita ni mempelajari Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, itu taklah menjadikan kita ni menolak kepentingan belajar dan berpegang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Al-Quran dan hadis dia datang sekali. Tak boleh untuk kita pisah-pisahkan di antara kedua-duanya. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti mana golongan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, yang mana dia akan menghalalkan apa yang Quran halalkan dan mengharamkan apa yang Quran haramkan, tapi tak kisah kepada apa yang Nabi sampaikan kepadanya. Jadi sebab itu penting untuk kita pelajari hadis-hadis Nabi SAW di samping kita mempelajari Al-Quran itu. Dan memang Nabi sebutkan dalam hadis tentang kelebihan yang khusus orang-orang yang belajar Quran. Begitu juga kelebihan yang khusus kepada orang-orang yang belajar hadis ini. Nabi sebutkan tadi dalam hadis yang pertama, Nabi doakan supaya Allah kurniakan wajah yang berseri-seri kepada golongan yang belajar dan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian pada minggu yang lepas juga kita dah lihat antara kelebihan orang-orang yang belajar dan menyampaikan hadis ini, di samping doa daripada Nabi SAW ini, juga ia akan mendapat membezakan di antara hadis-hadis yang sahih dengan yang palsu ataupun yang dhaif ataupun yang palsu. Bila belajar hadis baru kita tahulah, kita akan dapat kenal ini hadis yang sahih bila sumbernya datang daripada Sahih Bukhari contohnya, Sahih Muslim. Dan bila datang dalam kitab-kitab yang lain, contohnya Jami' At-Tirmizi, Sunan Abu Daud dan sebagainya, maka ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang dhaif. Bahkan mungkin ada yang palsu dan sebahagian kitab-kitab hadis. Tapi kalau kita tak belajar hadis, kita anggap semua hadis tu semua sahih belaka. Asalkan bila ada orang sampai kepada kita sebuah hadis, di hujung tu ditulis al-hadis. Jadi tak ada masalah, boleh untuk kita amalkan. Itu bagi orang yang mungkin tak belajar tentang adanya perbezaan dalam status hadis itu. Jadi bila kita belajar berkenaan dengan hadis, kita akan tahu bahawasanya tak semua hadis itu merupakan perkara yang benar-benar datang daripada Nabi SAW. Bahkan ada yang dipalsukan. Dan hadis ni lebih sukar untuk kita beza dengan Quran. Quran ni memang kita boleh kata sebahagian besar umat Islam ni memang menghafal Al-Quran. Kalau tak semua pun mungkin sebahagian daripada Quran itu. Dan kalau tak tahu ataupun tak ingat satu ayat pun, kita boleh buka Quran yang mana semua mushaf tu semua sama dia punya tulisan tu. Bagi tahu je surah mana, ayat mana, kita boleh cari sendiri. Tapi beza dengan hadis-hadis Nabi ni, dia agak sukar. Dia perlu kepada kita belajar dengan lebih mendalam, kemudian kita belajar sedikit bahasa Arab, barulah kita boleh untuk merujuk dalam kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW. Jadi status hadis tu kita kena lebih hati-hati. Beza dengan Al-Quran yang mana lebih mudah untuk kita cek sendiri. Betul tak ada ayat ni dalam Quran? Beza dengan hadis-hadis Nabi. Jadi bila sampai kepada kita satu hadis, kita kena lebih hati-hatilah sebab dia berkait dengan larangan Nabi SAW, itu larangan berdusta atas nama Nabi SAW. Kita dah sebutkan sebelum ini tentang golongan yang menyampaikan hadis dan kemudian dia dapati dalam hadis tu dia rasa ada perkara yang mungkin ini tak kena dengan hadis ni, tapi dia sampaikan juga, maka dia termasuk di kalangan para pendusta Nabi sebutkan. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi ini tak sama dengan orang yang berdusta atas nama orang yang lain. Kalau kita berdusta atas nama orang yang lain pun satu kesalahan yang besar, yang tak boleh untuk kita terima, apatah lagi berdusta atas nama Nabi SAW, kerana orang akan anggap ini sebahagian daripada agama. Sedangkan itu bukan daripada agama. Apabila hadis-hadis itu mungkin hadis yang direka-reka berkaitan dengan suatu amalan, contohnya amalan zikir ke dan sebagainya, banyak datanglah hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang palsu pun ada, tentang amalan-amalan yang tertentu, doa-doa yang tertentu, zikir-zikir yang tertentu yang mungkin fadilatnya itu sangat-sangat besar sampai tak masuk akal. Bahkan pahalanya itu lebih daripada, contohnya lebih daripada 70 orang para nabi pahalanya. Satu amalan yang dilakukan, pahalanya itu menyamai pahala 70 orang nabi. Ini contoh hadis yang palsu lah. Kalau kita tak belajar,
maka mungkin kita anggap, oh, amalan ni amalan yang bagus untuk kita amalkan kerana pahalanya itu besar. Niat tu dah baik, tetapi tanpa ilmu, maka tak boleh juga untuk kita laksanakan apa yang Allah dan Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan apa yang kita laksanakan itu, yang kita amalkan itu mungkin akan termasuk di kalangan amalan-amalan yang menjadi sia-sia. Bahkan mungkin boleh bawa kepada dosa pula. Disebabkan kita mengamalkan perkara yang tidak diajarkan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan kita belajar hadis ini, yang pertama tadi, Nabi doakan secara khusus golongan yang sebegini. Yang keduanya, kita boleh membezakan di antara hadis-hadis yang sahih dan juga yang dhaif serta yang palsu. Kemudian yang ketiganya, orang-orang yang belajar hadis ini dia akan mendapat kelebihan orang-orang yang mempelajari ilmu secara umumnya. Kerana Nabi sebutkan tentang kelebihan orang yang belajar ilmu ini. Belajar ilmu merupakan satu jalan untuk kita pergi ke syurga, mendekatkan diri kita kepada syurga. Dan ilmu yang paling penting adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kerana itu merupakan sumber kepada agama kita ni. Kemudian barulah datang ilmu-ilmu yang lain, ilmu agama yang lain, dan kemudian ilmu-ilmu dunia ni. Jadi orang-orang yang belajar hadis Nabi dia akan mendapat kelebihan yang besar, itu kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mana orang yang menuntut ilmu itu dia akan mendapat jalan yang mudah untuk menuju ke syurga. Dan Nabi juga sebutkan tentang golongan yang mempunyai ilmu ataupun golongan yang alim itu didoakan oleh sekalian makhluk yang ada di bumi ini, oleh para malaikat, oleh binatang-binatang, sehingga kan ikan dalam lautan pun mendoakan, semut dalam sarang pun mendoakan. Dan kemudian Nabi buat perbandingan di antara orang yang alim dengan orang yang abid, ibarat seperti mana bulan purnama mengatasi kecerahan bintang-bintang yang ada di langit. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan orang-orang yang belajar hadis ini akan mendapat kelebihan menuntut ilmu secara umumnya, bahkan lebih lagi daripada itu. Dan seterusnya, kelebihan kita belajar hadis Nabi ini, kita akan banyak selawat kepada Nabi SAW. Kerana bila kita lihat hadis-hadis ni, biasa dia akan mulakan dengan nama perawi itulah. Macam contohnya dalam Jami' At-Tirmizi ini, Imam Tirmizi riwayatkan hadis daripada Muhammad bin Bashar. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Maksudnya Muhammad bin Bashar ni menyampaikan kepada Imam At-Tirmizi. Dan kemudian disebutkan tentang nama-nama perawi-perawi hadis tersebut sampailah kepada sahabat. Di sini sahabatnya Al-Miqdam bin Ma'di Karib, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sentiasa menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kelebihannya adalah kita banyak selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping amalan-amalan yang lain yang kita lakukan, dalam solat kita berselawat. Begitu juga ketika selepas daripada azan contohnya, ataupun dalam waktu-waktu yang lain, pagi dan juga petang, pada hari Jumaat. Bila kita belajar hadis Nabi ini, dia akan lebih banyak lagi kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Seterusnya yang kita nak lihat pada pagi ini, iaitu kelebihan golongan yang belajar hadis yang seterusnya adalah ia akan membangkitkan perasaan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari, baca ni. عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أحدثت لها؟ قال ما أحدثت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
Okay. Daripada Anas bin Malik bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian jawab baginda, ma a'dadta laha, apakah yang engkau telah sediakan untuk menghadapi hari kiamat itu? Dia lelaki ini tanya kepada Nabi tentang bilakah waktunya hari kiamat itu datang, dan Nabi menjawab soalan tersebut dengan bertanya balik kepada lelaki itu. Qala ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Katanya, aku tak ada sebarang persediaan untuk menghadapi hari kiamat itu daripada seperti solat yang banyak, ataupun puasa yang banyak, ataupun sedekah yang banyak. Jadi maksudnya amalannya itu taklah sebanyak orang yang lain. Kalau dibandingkan mungkin ada orang lain yang lebih banyak solatnya, solat sunatnya, puasa sunatnya ataupun sedekah yang dia lakukan. Tapi lelaki ini dia kata dia tak banyak persediaan yang sebegitu, tetapi yang dia ada adalah walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'a man ahbabta. Kemudian jawab baginda, engkau akan bersama dengan sesiapa yang engkau kasihi. Jadi Nabi sebutkan di sini tentang kecintaan kepada Nabi SAW. Walaupun orang yang mungkin tidaklah banyak amalan sunat yang dilakukan, tapi kasihnya itu kepada Allah dan Rasul, itu menjadikan dia akan mendapat kedudukan yang tinggi dan dapat bersama-sama dengan Rasul SAW pada hari akhirat nanti. Dan antara tanda kita ni mencintai Nabi SAW adalah dengan mempelajari hadis baginda itu. Dia tak cukup sekadar kita kata kita cinta pada Nabi. Tapi apa tanda kita cinta tu? Adakah kita cinta ni dengan sekadar kita berarak ketika Maulidur Rasul, kita bawa spanduk saja? Tapi bila kita sebutkan tentang hadis Nabi, tak ada usaha ataupun tak ada keinginan untuk kita belajar hadis-hadis Nabi itu. Sedangkan itulah tanda yang besar yang kita ni mencintai Nabi SAW. Seperti mana kita kata kita cintakan Allah, maka tanda kita cintakan Allah, mengamalkan hadis tu. Jadi tanda kita cintakan Allah, kita belajar Al-Quran itu. Tanda kita cintakan Nabi, kita belajar hadis-hadis Nabi itu. Ada satu kata-kata daripada Khalifah Uthman. Katanya, siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingatinya. Siapa yang mencintai sesuatu ataupun seseorang, dia akan banyak menyebut dan mengingatnya. Dan tak ada perkara yang lebih manis bagi seorang yang mencintai seseorang itu melainkan kata-kata orang itu. Jadi kalau seorang itu dia sayangkan Allah, maka dia akan suka untuk mendengarkan kalamullah. Dan kalau seorang itu sayangkan Nabi SAW, dia akan suka untuk mendengarkan kata-kata ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi begitu juga. Orang yang cintakan Allah dan Rasul akan usaha sungguh-sungguh untuk belajar Quran dan juga hadis Nabi itu. Itu tanda yang paling jelas orang itu mencintai Allah dan Rasul. Kerana Quran itu kalamullah, hadis itu kalam Rasulullah SAW. Dia akan suka untuk mendengar kedua-duanya. Itulah tanda orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kamu semua akan aku. Itu ikutlah Nabi.
yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cintakan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tanda kalau kita cintakan Allah, Allah sebutkan di sini, tandanya kita mengikuti Nabi SAW. Jadi bagaimana cara untuk kita ikut Nabi ni? Tentulah dengan cara kita ni belajar hadis-hadis Nabi SAW dengan mengamalkan apa yang baginda sampaikan itu. Itulah tanda kita ni mengikut Nabi. Dan dengan cara itu, bila kita ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi kita. Allah akan cintakan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita kata kita nak ikut Nabi, tak boleh sekadar hanya kita kata kita selawat semata-mata, kita berqasidah semata-mata, kita puji Nabi, tapi bila sampai belajar hadis ni, tak ada usaha untuk kita curahkan pada perkara tersebut. Sedangkan itulah cara untuk kita ni dapat untuk kita ikut Nabi SAW. Tanpa kita belajar hadis Nabi, yang kita ikut tu mungkin hanyalah sekadar ikut-ikutan. Orang lain kata ini amalan Nabi, kita pun ikut. Sedangkan tak ada bukti, tak ada dalil tentang perkara tersebut. Jadi amalan ini dibuat oleh orang yang alim contohnya, jadi kita buat. Sedangkan belum tentu lagi amalan tersebut memang benar-benar datang daripada Nabi SAW. Jadi itu kelebihan yang seterusnya. Golongan yang mempelajari hadis Nabi ini, itu merupakan tanda dia cintakan Nabi SAW. Di mana golongan yang belajar Quran, tanda dia cintakan Allah. Kata-kata Khalifah Uthman tadi, siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu, dia akan banyak untuk menyebutnya dan mengingatnya, dan tak ada perkara yang paling manis bagi seorang yang mengasihi ataupun mencintai seorang itu melainkan kata-kata orang yang dia cintai itu. Jadi kalau kita cintakan Allah, maka kita akan banyak baca Quran, kita akan banyak belajar Quran ini. Kalau kita kata kita cintakan Nabi, kita akan banyak dengar hadis-hadis Nabi, kita akan banyak belajar tentang hadis-hadis Nabi ini. Seterusnya dalam sebuah lagi hadis, dalam surah dalam kitab Sahih Bukhari, ini berkaitan dengan apa yang ditanya oleh Cik Saziman tadi, iaitu umat yang paling baik. Di antara kelebihan orang yang belajar hadis Nabi ini akan dapat mengikut jejak langkah golongan salafus saleh. Di golongan salafus saleh ini merupakan golongan yang terdahulu, yang terbaik di kalangan umat ini, yang mana mereka disebutkan secara khusus oleh Nabi dalam hadis ini. Itu 3 golongan yang pertama di kalangan umat Islam ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca kisah-kisah mereka ni, memang mereka bersungguh-sungguh dalam mendengar dan mempelajari serta menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah sami'tu Zahdam bin Mudarrib sami'tu Abu Hurairah, tak ada Abu Hurairah ni. ada. Ada. Abi Hamrin Hamzah tadi. Tak nampak. Okey. Tutup. Okey, betul. Sami'tu Imran bin Husain radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون
ولا يظهر فيه مسلما ويظهر فيه مسلم. Sami'tu Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma yaqul, kata Zahdam bin Mudarrib ini, aku mendengar Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, khairu ummati qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum, sebaik-baik umatku adalah pada kurun aku, iaitu pada zaman sahabat Nabi lah. Sebaik-baik umat Nabi ni adalah para sahabat Nabi. Summal lazina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang selepas daripada mereka, iaitu golongan tabi'in. Summal lazina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang selepas daripada mereka, iaitu golongan atba'ut tabi'in. Di para sahabat, ta'rif sahabat ni adalah orang yang sempat bertemu dengan Nabi SAW dan dia beriman, dan kemudian dia mati juga dalam keadaan beriman. Itu para sahabat Nabi. Kalau seorang yang sempat bertemu dengan Nabi, dia beriman, tapi kemudian dia mati dalam keadaan kufur ataupun munafik, maka ini bukanlah para sahabat Nabi. Ada syarat aja, mesti sempat bertemu dengan Nabi, beriman, dan mati dalam keadaan beriman juga. Kemudian para tabi'in ini golongan yang sempat bertemu dengan para sahabat Nabi dan dia beriman, dan dia juga mati dalam keadaan beriman. Itu golongan tabi'in. Dan seterusnya golongan atba'ut tabi'in, iaitu orang-orang yang sempat bertemu dengan murid ataupun pelajar kepada para sahabat Nabi, mereka beriman dan mati juga dalam keadaan beriman. Jadi ini 3 golongan yang paling baik di kalangan umat Islam ini. Para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kemudian barulah orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Kata Imran di sini, atau perawi hadis ni, qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathan. Aku tak apa ingat sama ada Nabi sebut selepas daripada kurun Nabi itu sama ada 2 kurun ataupun 3 kurun. Kemudian sambungan hadis itu lagi, summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhaduna. Kemudian sesungguhnya sesudah daripada itu akan datang suatu kaum yang mereka bersegera untuk memberikan penyaksian, sedangkan mereka ni tidak diminta pun untuk memberikan penyaksian. Wa yakhununa wa la yu'tamanuna, dan mereka banyak melakukan khianat dan mereka tidak amanah terhadap perkara yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Wa yanzuruna wa la yafuna, dan mereka banyak melakukan nazar tapi mereka tidak menunaikan nazar mereka itu. Wa yazharu fihi musliman, dan akan zahir di kalangan mereka itu siman ni kegemukan. Ramainya orang-orang yang banyak makan di kalangan umat-umat yang kemudian ni. Jadi itu kelebihan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka ni golongan yang paling dekat zaman mereka dengan Nabi, paling tinggi ilmu mereka, dan paling baik dari segi akhlak dan kehidupan mereka itu dibandingkan dengan orang-orang yang datang kemudian. Jadi tak boleh untuk kita ni mudah-mudah merendah-rendahkan para sahabat Nabi contohnya. Dan Nabi memang larang. Ada hadis yang khusus kita ni mencaci maki para sahabat Nabi. Tapi perkara tersebut dibuat oleh sebahagian yang mengaku diri mereka umat Islam. Jadi golongan Syiah contohnya, mereka mencaci para sahabat Nabi. Tapi memuliakan pula imam-imam mereka melebihi Nabi itu sendiri, sehingga sampai kepada tahap maksuf para imam mereka itu. Jadi ini yang ada pada umat akhir zaman ini, di mana kualiti yang ada pada kita pada zaman ini taklah sama dengan kualiti yang ada pada para sahabat, tabi'in dan golongan tabi'ut tabi'in. Dan Allah sendiri dalam Quran memuji golongan ini. Allah sebutkan dalam surah 9 ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan yang terawal, minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar, yang terdahulu yang terawal yang memeluk Islam bersama-sama dengan Nabi SAW, di kalangan muhajirin dan ansar, wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, demikianlah suatu kemenangan yang besar. Di golongan para sahabat ini khususnya, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya orang-orang beriman yang lain yang ikut jejak langkah mereka ini. Jadi Allah redha terhadap mereka. Jadi sebab itu para sahabat ni kita sebutkan radhiyallahu anhum, sebab Allah sendiri yang sebutkan tentang mereka dengan kata yang sama, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu kalau seorang lelaki, radhiyallahu anha kalau seorang perempuan, radhiyallahu anhum kalau ramai. Yang mana Allah ni memang redha kepada para sahabat Nabi. Bahkan sebahagian di kalangan mereka ni disebut dengan jelas dalam hadis Nabi bahawa mereka ni merupakan orang yang dijamin dengan syurga. Disebutkan nama mereka. Tak ada orang yang macam tu selepas daripada zaman mereka. Tak ada golongan tabi'in ataupun golongan tabi'ut tabi'in, apatah lagi zaman kita ni, yang telah disebut dengan jelas nama itu sebagai penghuni syurga. Berbeza dengan para sahabat, banyak hadis Nabi terangkan tentang kelebihan mereka, bahkan menjamin mereka dengan syurga. Dan kalau kita baca juga hadis Nabi ini, juga ada menceritakan tentang sebahagian daripada kisah bagaimana golongan sahabat, golongan tabi'in ini mereka bersusah payah dalam mempelajari hadis Nabi itu. Kalau kita lihat dalam kitab Adabul Mufrad, baca hadis. أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج فاعتنقني قلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت. Anna Jabir bin Abdullah haddatsahu, Jabir bin Abdullah menyampaikan, annahu balaghahu haditsun an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah sampai kepadanya, kepada Jabir ini, suatu hadis daripada seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Jabir dengar suatu hadis, dan kemudian
kata Jabir, fabta'tu ba'iran fashadattu ilaihi rahli syahran. Lalu aku pun membeli seekor unta, dan kemudian aku melakukan perjalanan selama sebulan. Dia dengar suatu hadis, dia beli seekor unta, dia mulakan perjalanan, dan perjalanan tu bukannya sekejap, jauh, selama sebulan perjalanan tu, hatta qadimtu Syam, sehinggalah aku sampai ke Syam. Syam tu Jordan, Syria lah pada hari ni. Kalau kita kira jarak di antara Syam ke Madinah tu, hari ni mungkin lebih kurang 1,300 ke 1,400 kilometer. Kalau naik kereta hari ni mungkin berbelas-belas jam. Kalau naik unta ni, mungkin makan masa macam ni lah. Makan masa yang sangat-sangat lama. Jadi Jabir buat macam tu disebabkan dia dengar suatu hadis daripada seorang sahabat dan dia nak pastikan hadis tu. Kemudian dia pergi ke Syam dan dia nak mencari Abdullah bin Unais. Faiza Abdullah ibnu Unais. Faba'astu ilaihi anna Jabiran bil babi. Nak berjumpa dengan Abdullah bin Unais, orang lagi sahabat Nabi. Kemudian kata perawi hadis ni yang ceritakan kisah ni, dia kata Abdullah bin Unais ni menghantarkan aku untuk pergi lihat betulkah Jabir yang datang daripada Madinah tu. Faraja'ar Rasul faqala Jabiru bin Abdillah faqultu na'am. Lalu utusan yang dihantar itu mengatakan, menyampaikan bahawasanya memang Jabir bin Abdullah yang datang untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais ini. Fa kharaja fa'tanaqani. Lalu Abdullah bin Unais pun keluar bertemu dengan aku, itu dengan Jabir, lalu memeluk aku. Qultu, kemudian kata Jabir, hadisun balaghani lam asma'hu. Ada sebuah hadis yang telah sampai kepadaku yang aku tak pernah dengar hadis tersebut sebelumnya. Khasyitu an amuta au tamut. Aku takut kalaulah aku mati ataupun engkau yang mati. Jadi maksudnya dia dengar ketika di Madinah itu suatu hadis yang datang daripada Abdullah bin Unais. Jadi dia nak pastikan hadis tu. Sebab tu dia pergi ke Syam untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais. Dia takut kalaulah dia mati ataupun Abdullah tu yang mati sebelum sempat untuk dia mendengar hadis tersebut. Jadi ini kisah Jabir bin Abdullah dengan Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah sanggup membeli seekor unta, musafir selama sebulan, semata-mata untuk mempelajari sepotong hadis Nabi SAW. Ini kisah seorang sahabat Nabi. Dalam satu lagi hadis, jadi sebab tu dalam hadis ni, dia bukan sekadar matan hadis tu saja. Kadang-kadang ada kisah berkenaan dengan perawi hadis tersebut disebutkan sebelum daripada hadis itu. Dalam sebuah lagi hadis, Sunan Abi Daud, hadis ni kita dah baca dah sebelum ni. Itu berkenaan dengan menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu akan mempermudahkan, Allah akan permudahkan jalan menuju ke syurga. Dan sebelum itu kalau kita lihat di sebelah atas ni, kita cuba baca tu. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. An Kasir bin Qais, daripada Kasir
bin Qais katanya, kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Aku ketika itu sedang duduk bersama-sama dengan Abu Darda fi masjidi Dimashq, di Masjid Damsyik di Syria. Faja'ahu rajulun. Lalu datang seorang lelaki. Faqala ya Abu Darda. Lalu katanya, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku datang bertemu dengan kamu wahai Abu Darda dari Madinah, dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Madinah, li hadisin balagani annaka tuhaddithuhu. Kerana sebuah hadis yang sampai kepadaku bahawa engkau yang menyampaikan hadis tersebut. Itu hadis itu sumbernya daripada engkau wahai Abu Darda, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau menyampaikannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu li hajatin, dan aku tak datang bertemu dengan engkau ini melainkan dengan hajat ini semata-mata. Jadi ini bersama seorang lelaki tabi'in ni, seorang tabi'in datang daripada Madinah bertemu dengan Abu Darda, seorang sahabat, semata-mata kerana ada sebuah hadis yang sampai kepadanya. Dia nak dengar hadis itu daripada Abu Darda. Dan hadis itu berkenaan dengan menuntut ilmu itu. Jadi bila Abu Darda dengar, datang dari jauh dari Madinah, semata-mata nak mendengar hadis. Jadi Abu Darda sampai ke hadis tersebut. Itu hadis pun berkenaan dengan menuntut ilmu itu. Jadi ini kelebihan. Yang seterusnya, golongan yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mereka akan dapat untuk mengikut jalan golongan salafus salih, yang mana mereka ni bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu, khususnya mempelajari hadis-hadis Nabi SAW itu. Tak ada di kalangan mereka yang pergi jauh semata-mata nak belajar tentang pertanian ke contohnya. Tak ada macam tu. Tapi zaman kita ni yang banyaknya macam itulah. Ilmu dunia ni boleh kita pelajari. Tak ada masalah. Selagi mana ia bermanfaat, maka boleh kita pelajari. Tapi kita kena fahami bahawasanya ilmu yang lebih penting untuk kita pelajari adalah ilmu berkaitan dengan agama kita ni. Itu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau ilmu dunia ni sanggup untuk kita pergi jauh, merantau, keluar daripada Malaysia ni contohnya, pergi ke tempat-tempat yang lain, kita belajar ilmu dunia ni, dan sepatutnya bila berkaitan dengan agama kita ni, kita kena bersungguh-sungguh lagi untuk mempelajari Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kerana manfaat daripada ilmu Quran, ilmu hadis ni lebih besar dibandingkan dengan ilmu-ilmu dunia itu. Kalau ilmu dunia sanggup untuk kita habiskan wang ringgit kita, masa kita, tenaga kita bertahun-tahun, tentulah hadis ni lebih patut untuk kita bersungguh-sungguh lagi dalam mempelajarinya. Seperti mana kisah Jabir bin Abdullah dan juga seorang lelaki yang bertemu dengan Abu Darda ini. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain berkaitan dengan imam-imam yang mengumpulkan hadis, contohnya Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Banyak kisah-kisah mereka ini yang mereka pergi ratusan kilometer semata-mata hendak mempelajari sebuah hadis daripada ulama yang tak ada di tempat mereka. Ini kesungguhan mereka dalam mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu ketika zaman tak adanya komputer, tak adanya kitab hadis pun baru nak dikumpulkan. Tapi kita pada hari ini semua tu dah mudah. Sama ada secara fizikal ke, secara online ke, di mana-mana tempat yang kita ada pun kita boleh belajar. Cuma tinggal nak dengan tak nak je. Usaha ataupun tidak saja untuk kita belajar itu. Sedangkan semua ilmu tu dah ada, semua cara pun, macam-macam cara kita boleh gunakan, dan kaedah pun mudah untuk kita belajar. Cuma tinggal sama ada kita nak ataupun tak nak mempelajari Quran dan juga hadis-hadis Nabi itu. Jadi malulah kita ni kalau kita bandingkan dengan bagaimana para sahabat, para tabi'in. Begitu juga ulama-ulama yang terdahulu sanggup menghabiskan duit mereka beli seekor unta semata-mata nak berjalan jauh mendengar hadis dan Jabir tadi. Dan begitu juga Jabir ni sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah tadi dengan Abdullah bin Unais, kedua-duanya sahabat Nabi SAW. Itu kisah yang pertama tadi. Yang kedua ni kisah
seorang lelaki, ni tabi'in lah, tabi'in yang bertemu dengan Abu Darda, seorang sahabat Nabi, yang ketika itu berada di Syam. Di Syam. Okey. Jadi itu kelebihan seterusnya mempelajari hadis ini, dapat kita mencontohi jejak langkah golongan salafus saleh yang terdahulu, yang mana mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan disebabkan usaha mereka itulah, kita pada hari ini boleh untuk membaca kitab-kitab hadis tersebut dengan mudah di dalam komputer kita, bahkan di dalam handphone kita pun kita boleh baca hadis-hadis Nabi itu, disebabkan usaha yang mereka curahkan. Okey. Seterusnya satu lagi kelebihan kita belajar hadis Nabi ini. Boleh. Siap. Satu lagi adalah bila kita belajar hadis Nabi ini, kita akan lebih jelas kepada kita tentang agama kita ni, khususnya tentang amalan, ibadah kita ni. Dalam hadis 40, dalam hadis yang kelima, عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini, hadza ma laisa minhu, apa yang bukan datang daripadanya, fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini suatu perkara yang bukan datang daripada Allah dan Rasul, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat, ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan bukan datang daripada perintah kami, iaitu perintah Allah dan perintah Rasul, Quran dan juga hadis-hadis Nabi itu, fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak. Di kelebihan yang seterusnya, kita belajar hadis Nabi ini, kita akan dapat mengamalkan amalan yang benar-benar Allah dan Rasul sampaikan kepada kita. Bukan amalan yang kita buat sekadar ikut-ikutan, sekadar turun-temurun, ataupun sekadar kebiasaan, sekadar ritual semata-mata. Tapi disebabkan kefahaman kita bahawa ini merupakan amalan yang Rasul SAW ajarkan kepada para sahabat baginda. Dan itu tak akan dapat untuk kita lakukan melainkan kita belajar hadis-hadis Nabi. Sebab setiap amalan kita dalam agama ni perlu kepada dalil, perlu kepada bukti bahawa ada perintah daripada Allah. Ibadah yang kita lakukan, dia mesti ada perintah. Tak boleh kita pandai-pandai kita nak buat satu ibadah tanpa ada perintah daripada Allah dan Rasul. Kalau perkara yang berkaitan dengan dunia ni, muamalah contohnya, tak ada masalah untuk kita buat, untuk kita reka, untuk kita cipta. Tapi bila berkait dengan amalan agama yang khusus itu, ia perlu kepada perintah daripada Allah dalam Quran, perintah daripada Nabi di dalam hadis-hadis baginda. Okey, baik. Jadi itu antara kelebihan golongan yang belajar dan menyampaikan hadis Nabi SAW. Sambungan daripada kelas minggu lepas. Hari ini kita lihat beberapa perkara lagi, iaitu
belajar hadis Nabi ini akan dapat untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW. Kemudian belajar hadis Nabi ini juga menyebabkan kita mengikut jalan golongan salafus saleh, golongan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kemudian dengan belajar hadis Nabi ini juga akan dapat menjadikan kita ni lebih faham tentang amalan agama kita ni. Bukan berdasarkan hanya kepada ikut-ikutan ataupun kebiasaan semata-mata. Baik. Ada apa soalan? Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal kaedah belajar hadis. Kalau kita belajar Quran, mudah. Kita belajar tajwid, belajar Arab, belajar harfiah, belajar terjemahan, tadabbur. Kalau hadis ni ada beribu-ribu hadis. So, kalau kita nak belajar hadis, macam mana kaedahnya? Sebab katalah saya bagi contoh lah ya. Cara kita berzikir. Itu pun berlainan. Kalau saya pergi Mekah, saya pergi Madinah, tengok orang Arab zikir dengan kita zikir lain. Orang Arab siapa dia orang Arab tu? Saya fikirkan orang Arab siapa dia? Ialah keturunan Nabi, keturunan tabi'in kan. Yang dia orang ikut. Tapi kita lain. Itu contoh lah kan. Sebab kalau kita berzikir, itu mengikut nas-nas daripada hadis. Sebab Quran tak beritahu macam mana kita berzikir lepas solat. Saya bagi contoh lah. Jadi soalan saya, macam mana kita nak kaedah paling terbagus kalau kita nak belajar hadis? Sebab hadis ni ada beribu-ribu hadis. Banyak betul hadis. So, macam mana saya nak belajar hadis? Sebab banyak sangat hadis. Kita belajar dengan niat nak amalkan. Kita nak ikut sunnah kan. Ikut sunnah pun satu lagi benda yang kontroversi. Ada orang ikut sunnah pakai apa ni? Serena pakai tumpah, pakai apa ni, pakai topi tumpah lah, macam-macam lah. Saya tengok kan. Jadi macam mana kaedahnya kita nak belajar hadis? Sebab macam kita orang awam, macam mana kita nak ajar, belajar mantan ke, belajar macam mana nak kita nak apa ni, nak tentukan sama ada itu sahih ke, hasan ke, sama ada itu apa ni, palsu ke. So soalan saya, macam mana kita nak betul-betul belajar hadis? Apa kaedahnya? Kalau Quran mudah pada saya, Quran mudah, tapi hadis ada beribu hadis, ada banyak hadis palsu, banyak hadis sahih kan. And kita solat, kita berzikir pun lain. Sebab zikir so ikut nas Quran. So macam mana kita nak? Okay, baik. Faham soalan saya? Faham. Okay, dalam kita sebutkan kewajipan atas kita untuk kita belajar hadis Nabi. Dia yang paling asas kita mulakan dengan ibadah-ibadah yang wajib lah. Contohnya macam solat, puasa tu, ibadah yang wajib. Cuba kita pelajari apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan solat contohnya. Jadi sebab tu kalau kita lihat macam kitab-kitab hadis pun, antara bab-bab yang awal tu memang tentang ibadah-ibadah yang wajib ni. Kitab solat. Jadi macam bagi kita yang baru nak belajar hadis ni, tapi macam mana kita nak tahu hadis tu sahih ke, hadis tu hasan ke, hadis tu palsu ke, mana kita tahu? okey, bagi peringkat kita sekarang ni, kita lebih mudah kita ikut penilaian yang dibuat oleh ulama hadis lah. Untuk kita belajar ilmu mustalah hadis tu secara mendalam sampai boleh kita nilai hadis tu, itu mungkin makan masa yang sangat-sangat panjang, yang lama. Dan itu mungkin perlu kepada orang yang memang pengkhususan dalam bidang tu, dalam bidang kaitan dengan bagaimana nak menilai suatu hadis tu. Tapi bagi orang awam contohnya macam kita ni, lebih sesuai kita belajar hadis yang kita dah tahu hadis ni disebutkan oleh Imam Bukhari, contohnya ini hadis yang sahih. Ataupun hadis yang kita lain dah dinilai, contohnya Imam. So kita terima sajalah. Kita terima, kita bertaklid kepada pendapat mereka atas dasar mereka ni golongan yang memang itu bidang mereka. Ulama-ulama hadis dah berikan suatu hadis status sahih contohnya, kita terimalah. Okey, faham. Macam mana Ustaz boleh jelaskan macam mana kaedah zikir? Kenapa berlainan? Sebab tiap-tiap perbuatan yang kita lakukan, solat, zikir, semua berdasarkan hadis. Betul? Bukan berdasarkan hadis. Sebab dalam Quran tak beritahu macam mana nak solat, macam mana nak berzikir. Jadi macam mana berlainan pula kita dengan Mekah lain? Itu soalan saya. Saya ni observer. Dekat Mekah saya belakang imam, betul belakang imam. Saya perhatikan dia zikir. Lain betul zikir dengan kita ni.
Kita zikir lain. Lepas macam kat masjid saya tu, berlain betul dengan imam Mekah, dengan imam Masjid Madinah. Saya pernah seorang yang betul-betul belakang imam Madinah, imam Masjid Mekah dengan imam Madinah, betul-betul belakang. Saya usul dalam tengah kuat lagi kan. Itu boleh je datang macam berlainan. Tapi bila saya hadir boleh jelaskan macam berlainan. Apa sebab berlainan? Okay. Dia macam hadis-hadis selepas daripada solat ni dia pelbagai riwayat kan. Pelbagai riwayat. Dan kalau kita lihat dalam hadis-hadis tu secara umumnya selepas Nabi berikan salam tu memang disebutkan hadis Nabi akan istighfar lah. Istighfar. Kemudian Nabi baca ayat kursi, baca 3 seorang-seorang. Dan cara Nabi berzikir tu kalau dilihat tak ada riwayat yang sebut Nabi berzikir secara serentak beramai-ramai dengan para sahabat. Yang ada cuma hadis yang kata Nabi mengangkat suara, itu sebahagian sahabat dengar suara Nabi itu tujuan untuk mengajar kepada para sahabat. Dan Nabi tidaklah meneruskan perkara itu secara berterusan selama hidup Nabi itu. Kalau ada perkara itu dibuat oleh Nabi, tentulah akan ada riwayat hadis tentang perkara tersebut. Tapi bila itu ikut hadis lah. Jadi Imam Mekah dan Imam Madinah lagi tepat lah. Ya? Imam Mekah dengan Imam Madinah lagi tepat lah. Cara dia berzikir tu. Saya tengok dia buat pelan-pelan. Ya, betul lah. Sebab apa yang mereka amalkan tu, kalau kita lihatlah hadis Nabi pun memang sama macam tu lah. Cuma mungkin di tempat kita yang berlainan amalannya tu, mungkin dah disebabkan bercampur dengan amalan-amalan orang-orang yang dianggap sebagai ulama contohnya. Dan cara pun mungkin dah berbeza. Tapi yang terbaik kita kembali balik kepada apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat lah. Itu amalan yang terbaik, yang paling baik. Kalaupun satu amalan mungkin ada ulama yang anjurkan yang lakukan, tapi selagi mana tak ada riwayat daripada Nabi dan para sahabat, jadi lebih baik kita tinggalkanlah. Lebih baik kita amalkan apa yang memang jelas dalam hadis Nabi. Sebab mereka lah yang paling faham tentang agama. Jadi sebab tu ada kata-kata lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah satu perkara itu baik, tentulah mereka ni akan lebih dulu buat perkara tersebut. Jadi ibadah yang mereka lakukan itulah ibadah yang paling baik. Jadi kalau kita buat ibadah yang berlainan daripada apa yang mereka lakukan, maka takut-takut dia menjadi amalan yang sia-sia. Tapi bagi orang yang mungkin dah terbiasa dan mungkin tak sampai ilmu tu kepada dia, boleh jadi Allah berikan kemaafan. Tetapi tentulah mesti kena ada usaha daripada diri dia untuk dia belajar perkara yang benar. Tak boleh berikan alasan, ini apa yang saya buat, apa yang saya belajar daripada mak ayah saya, inilah yang saya amalkan sampai saya tua. Sedangkan tak ada usaha untuk dia belajar untuk menambahkan ilmu, belajar tentang hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita ikut hadis-hadis Nabi, amalan yang kita lakukan itu akan lebih baik dan lebih menepati apa yang Allah dan Nabi ajarkan kepada kita lah. Dan setiap amalan yang kita nak buat, kita mesti tengok dulu sama ada amalan ni ada tak disebutkan dalam hadis-hadis baginda. Khususnya amalan-amalan yang wajib. Jadi kalau kita kata nak belajar hadis, kita mulakan dengan hadis-hadis berkaitan dengan solat contohnya. Kemudian berkaitan dengan puasa. Kemudian hadis-hadis dalam hadis 40 contohnya, hadis yang memang asas dalam agama. Jadi kita tengok hadis tu dan kita baca syarah-syarah hadis tu. Jadi kalau kita nak belajar ilmu yang lebih mendalam tentang nak menilai hadis itu mungkin makan masa yang lebih banyak lah. Itu mungkin perlu kepada orang yang memang pengkhususan dalam bidang tu. Tapi bagi orang yang awam, kita mulakan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan wajib kita. Amalan wajib kita dan kemudian kita pergi kepada hadis-hadis yang lain. Last ini komen lah, bukan soalan, komen. Ya. Bukti kita cinta kepada Allah lah kita belajar Quran. Ya. Kalau kita tak belajar Quran, itu cakap cinta kepada Allah cakap mulut saja. Ya, mulut Yang bukti kita sayang kepada Rasulullah, kita belajar hadis. Ya. Betul kan? Kalau kita tak belajar hadis, keseruan beribu kali pun tak ada bukti kita cinta kepada Allah. Cinta pada Nabi. Ya. Betul kan? Betul. Okey. Ya. Ustaz, ada cadangan. Ya. Cadangan ni. Kalau tak setuju tak apalah. Cadangan yang Ustaz
Ustaz tadabbur hadis 50, sebab hadis 50 tu hadis yang asas sekali. Hadis yang amat asas merangkumi segala kita punya ibadah asas. Jadi kalau Ustaz consider cover hadis 40 dalam kelas hari minggu ni, akan manfaatlah kepada kita ni. Sebab pada banyak pendapat hadis 40 tu ialah asas segala asas-asasnya. Jadi kalau kita dapat amalkan hadis 40 pun dah, orang kata dah bagus dah. Betul. So untuk Ustaz consider lah. InsyaAllah nanti saya fikir. Tadi ada yang 40 tadi kata pasal bid'ah. Ya. Tadi ada 40 pasal bid'ah. Hadis ni lah. Itu penting tu. Ya. Betul. Consider lah itu aja. Ada 40. Boleh insyaAllah. Okey, baik. Jadi rasanya setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis Nabi ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ni golongan yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ni ke dalam golongan yang mengikuti jalan Nabi dan jalan golongan salafus salih insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.